Baik. Seperti biasa kita akan buka pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, maksudnya sebaik-baik kamu adalah mereka yang membaca Al-Quran dan juga orang yang mengajar Al-Quran. Kalau tadi khairukum man ta'al Quran wa 'allama, mereka yang belajar dan mengajar adalah sebaik-baik umat. Hadis yang lainnya sebentar tadi pula, hatta orang yang membacanya juga akan diangkat sebagai sebaik-baik manusia. Untuk yang baru join, insya-Allah kita berada di muka surat 4. Kita cuma buat satu muka surat saja. Satu muka surat saja. Jom sama-sama. Pelan-pelan anak-anak oi. Debu-debu debang. Macam ni suasana di Ayamah. Dengan anak-anak muda ni. Mula dengan bacaan ta'awuz. Apa dia bacaan ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kita nak baca minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang dirajam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Buat pendek-pendek no. Mathaluhum kamathalil ladzi Mathaluhum kamathalil ladzi, tetapi kita kena matikan huruf sin selepasnya. Ladzis. Tengok muka saya. Ladzis. Baru masuk tauqadanar. Seulang. Mathaluhum kamathalil ladzi nara falamma adaa'at ma hawlah. Ya. Falam, dengan dua harakat. Kita dah melalui dua muka surat. Sebagai penekanan yang sama, ada tanda sabdu. Sabdu pun dia, tasydid pun dia, saddah pun dia. Nama tu berbeza tetapi benda yang sama. Yang ada bentuk. Tuh. Bentuk. Kalau bentuk macam ni, burung terbalik terbang. Saya ulang. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. Syok mengerti dia. Syarat dia baca dengan betul, keluarkan huruf daripada markas yang betul, dia akan timbul kelazatan. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله. Sebut ba dulu, ba, jangan sebut ba. Kalau kita sebut ba, dia akan jadi kerah. Bacaan dia zahaballah. Zahaba ba. Daripada ba tu zahabal
Allah. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum. Salam mana? Ulang balik nak. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Muncul lepas tu kenyang. Bagi yang baru ikut, kita berada di muka surah 4. Awal surah Al-Baqarah. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Perhatikan muka saya. Tengok tempat dengung dia no. Sum ada sabdu di atas mim. Kita sebut ada sabdu di atas dua huruf iaitu nun dan mim. Wajibal gunnah. Wajib gunnah dengung. Wajib dengung. Nampak tanda sabdu ni di atas dua huruf sahaja iaitu nun dan mim. Tempo dia ni ikut sum mun ni dengung juga lah. Dengung juga. Tampak tak ada buah mim kecil di situ. Ada mim kecil di situ. Nampak tanda mim kecil tu di situ. Saya tak mau bagi penekanan tentang nama-nama hukum dah. Cuma saya boleh cerita dia asal tu huruf tanwin tu, baris tanwin dihilangkan baris tanwin yang di atas tu, lalu digantikan dengan mim. Kalau nak tahu hukumnya adalah iqlab. Dengung pun dua harakat. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sum, ikut pelan-pelan, tengok tempat dengung dia, hafal dulu tak apa. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Saya tak berani nak angkat kepala tinggi. Wife saya bagi tahu kata apa. Bila saya angkat kepala tinggi, nampak lubang hidung tu besar sangat. Lubang hidung saya memang besar. Jadi tak apa. Saya tak upaya. Sekarang saya nak tunjuk tu bagaimana bentuk bacaan ni. Saya kena angkat muka saya. Jangan tengok dalam lubang hidung. Tengok dalam mulut tu. Macam mana pergerakan dia. Jangan tengok dalam lubang hidung. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Wan, boleh bagi turun sikit tak kamera ni? Nampak lubang hidung lebih daripada bibir lah. Boleh bagi turun sikit. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. La yar, jangan kangkangkan bibir tang yar. Bila kita sebut yar, ya berbaris atas. Mana-mana huruf bertemu dengan ra berbaris atas, makanya yaw. Macam ni muka kita no? Yaw. Jangan yar, jangan pi kangkang bibir. Jangan pi kenyeh. Tebal tak nak cara kena muncul. La yarji'un. Saya ulang balik.
summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ini saya dikompal balik ni ujung nanti. Au kasaybin minas samai fi. Tu buat pendek-pendek ya. Dubbing okey nah? Dengar jelas dan clear ya. Tolong bagi maklum balas sikit, bagi feedback. Au kasaybin minas samai fi dhulumat bila saya tunjuk ni nampak teruk lah sikit, tapi dah boleh zuluma, letak je, lembutkan je. Au kasaybin minas samai fi dhulumatun wa ra'dun wa barqa. Al-Quran yang dia boleh letak color tu, dia akan buat color merah, menunjukkan kata kita kena dengung lah. Jadi Ustaz Afiq dah sampai dah. Saya dah akan compile lah, dan sedikit tazkirah tentang Al-Quran dan juga bertadabbur sikit tentang surah kita baca. Au kasaybin minas samai fi dhulumatun wa ra'dun wa barqa. Wa barqa. Qa tu kena bunyi. Jangan wabau, jangan ringan lah. Huruf qaf ni adalah huruf yang tinggi. Wabarqa. Asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza awlama 'alayhim qamu walau syaa Allah ladhaba bisam'ihim wa absarihim. Ada sabdu di atas nun. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Nipiskan. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Wa'budu. Kita nak mula pada sini ni. Jadi awal dia kalau baris atas dan baris bawah, kita mula dengan baris kasrah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, di tu huruf yang ketiga, berbaris kasrah. Kita mula dengan baris bawah. Hak ni u'budu, sebabnya dal huruf yang ketiga berbaris zomatin, bukan i'budu. U'budu. Bukan juga a'budu. Okay. Ya ayyuhan nas, huruf hamasin. Qul a'udhu birabbin nas, angin. Malikin nas, ilahin nas. Jangan terkut, bagi. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Khalaqa. Kha dengan qaf. Kha dengan qaf. Kha baris atas kha. Qaf baris atas qa. Khalaqakum. Khalaqakum. Kha dia kena bunyi kerak tu. Bahasa paling mudah lah. Kita nak buang gelemar tu. Hak tu. Hak tu kena ada bunyi kerak tu.
Bunyi kerak tu dulu, baru keluar bunyi dia. Kha. 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 Khalaqakum. Khalaqakum. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Mulut muncul dah tu. Bunyi tak keluar lagi. Wal. Hatib ni, kalau siapa yang biasa masuk tilawatul Quran atau dia pernah hadir kursus bagi qari atau qari'ah, saya pernah hadir dulu, saya memang minat bab-bab benda macam ni. Kita diajar secara musyafahah, bibir ke bibir. Huruf waw, semalam sahabat dah, jual orang lebih untung daripada jual unta. Skrip dialog Gamat P. Ramli. Wow. Nampak? Wow. Itu dah huruf wow. Muncung dulu, muji tak keluar lagi. Walladhi, dia lebih berpegang pada makhraj. Kalau kita sebut walladhi, tapi kalau kita letak, kita muncung dulu. So pada huruf mim. Mim. Ketam bibir dulu. Mim. Wa min, wa, bunyi tak keluar lagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kita terus wa mimma, dia tak lazat, dia tak best, dengar pun tak syok. Tapi kalau kita letak bibir dulu keluar bunyi wa mim, getaran dia terlebih. Wa mimma, supaya huruf waw muncung dulu keluar bunyi wa. Saya letak tangan di sini, wow. Sebutan huruf waw, dia kata bunga mengembang lalu mengucuk masuk ke dalam balik. Wow. Macam tu. Walladzina min qablikum, dengung tinggi tu min. Sumpah juga kita dimaklumkan oleh para juri dulu, baik peringkat kebangsaan atau peringkat antarabangsa sekalipun. Banyak qari dan qari'ah kehilangan markah kerana dengung ikhfa. Dengung ikhfa berbeza di antara satu huruf dengan satu huruf yang lain. Walladzina min, itu nipih. Tengok muka saya nak. Walladzina min, itu nipih. Dia bukan begitu. Walladzina min qabl, lidah tu tendang ke langit-langit di atas. Dia kena dengung tinggi. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya suka main memek muka banyak kerana saya diajar, dididik dan dilatih begitu. Tapi bila saya tunjuk ni, dia akan nampak buruknya muka Ustaz Nan ni. Tapi bila mana kita baca sudah boleh. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nak mengajak, nak kena tunjuk. Sekejap lagi dia pergi tunjuk kat luar teruk. Ustaz ni dia mengajar Quran. Ustaz lain relax, dia damai saja. Tapi saya nak tunjuk kerana inilah saya menghidupkan kaedah. Cara saya belajar dulu dengan Syekh Ahmad, dengan Ustaz Jamaluddin Haji Khamis, dengan Ustaz Tuan Haji Ismail. Yang Mulia Haji Khamis berapa kali dia di Johan. Ustaz Allahyarham Tuan Haji Ismail pun berapa kali jadi Johan. Dan guru saya yang paling utama adalah arwah bapa sendiri, Tuan Haji Kamaruddin Bengah. Tiap kali dia berkuliah di masjid-masjid, dia akan bawa saya. Dia akan bawa saya untuk bersama-sama dia, teman dia untuk kuliah-kuliah di masjid. Masya Allah. Di antara kata-kata yang saya masih ingat lagi sampai ke hari ini. Apa arwah bapa saya kata? Dia kata, dalam semua anak-anak abah, dia kata, abah suka bawa Nan. Masya Allah. Kalaulah sampai seorang bapa ataupun seorang ibu, dia boleh sampai begini kata kat kita, kita dah dapat doa dan lapang dada seorang abah, seorang ayah. Saya rasa saya dapat doa daripada seorang ayah. Kehidupan saya hari ini, nikmat kehidupan saya hari ini tak lain bukan kerana diri saya. Saya kosong, tak ada apa-apa. Tetapi bila seorang abah kata dia paling suka bawa saya untuk bersama-sama teman dia ke kuliah,
maknanya saya dah dapat lapang dada seorang abang. Begitu juga dengan ibu saya. Ibu saya arwah Haji Aisyah binti Osman. Dia pernah melepaskan kalam di hadapan saya. Dia kata apa? Masya Allah. Ibu saya kata, dalam semua anak-anak dia kata, dia dapati, dia kata, Nan lah. Yang hati dia hampir sama seperti dia. Nimbok saya kata. Ayah saya kata, dalam semua anak-anak, dia suka bawa saya untuk teman dia ke kuliah. Arwah mak saya pula, dia kata, dalam semua anak-anaknya, dia kata, dan seoranglah rasanya hati seperti mak. Kalau sampai kita dapat kata-kata macam ni daripada orang tua kita, saya hidup kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita mendapat lapang dada seorang ibu dan ayah, dan kita mendapat doa mereka. Berbuat baiklah, kata, buat baik dengan kedua orang tua kamu. Allah mewasiatkan. Selalunya orang mati ya. Wawasainal insan, yang meninggalkan wasiat. Tetapi Allah meninggalkan wasiat. Wawasainal insan, kami wasiatkan kepada segala insan, berbuat baiklah kepada ibu bapa kamu. Saya dimaklumkan oleh guru saya, Tuan Syekh Ahmad. Saya tak pasti sama ada yang hadis ataupun tidak. Mungkin boleh buat semakan dengan ahli-ahli hadis, bahawa seandainya tiada Tuhan, nescaya kami akan suruh kamu sembah mak bapak kamu. Anak-anak yang sanggup mengetepikan kesukaan semata-mata untuk menggembirakan kedua ibu bapa mereka, tunggu saja saat di mana Allah akan beri ganjaran dan jaminan bahawa dunia akan bersama-sama dengan kita, akhirat lebih-lebih lagi. Jadi mudah-mudahan hari ini saya boleh baca Quran pun dengan 7 ajar hasil didikan orang tua saya keduanya. Orang tua saya cukup ambil berat tentang pengajian Al-Quran. Jangan rasa miskin kerana Al-Quran. Pastikan anak-anak cucu-cucu kita mendapat pendidikan Al-Quran. Kalau sampai kita rasa miskin kerana, akan ada apa lagi yang boleh mengkayakan kita. Di saat kebanyakan kita ini tak berkira tentang perkara-perkara yang lain, kita beli handphone RM100,000, RM100 dan RM1,000 untuk anak-anak. Kita top up untuk mereka. Kita tak rasa apa-apa. Tapi nak bagi ni untuk susah payah guru Quran, kita rasa seperti akan apa dan memiskinkan kita. Ghinan la faqra ba'da wala ghinan duna. Saya tak pernah rasa kaya seperti kayanya hari ini. Saya tak boleh tunggu. Bukan erti kekayaan kita punya harta yang banyak, bukan tunggu kekayaan kita punya, tetapi kekayaan yang dimaksudkan oleh Allah, Allah mempercukupkan keperluan kita. Nak makan apa boleh, nak pergi ke mana boleh. Itu dah cukup kaya. Buktinya ada di antara golongan manusia yang kaya raya, harta banyak, wang berjuta, di mana tak boleh sakit lutut. Nak makan ikut dah pun tak boleh. Makan seafood lebih gaut, makan benda minyak sekali lagi semput. Maksud kaya di sini, Allah mempercukupkan keperluan kita. Kita nak makan apa saja, nikmat yang Allah bagi di sisi Allah itu bukannya nikmat mengikut apa yang kita lihat dan fikirkan. Buat baiklah dengan mak bapak. Asal saja kamu dapat redha dan lapang dada seorang ibu dan seorang ayah, nikmatilah kehidupan ini. Wallahi wabillahi watallahi, apa saya hari ini, saya yakin bukannya apa yang saya ada. Saya ni bukannya siapa-siapa pun, bukannya apa-apa, bukannya manusia yang hebat pun. Tetapi hari ini, selain daripada Al-Quran, saya sentiasa berbakti
hati dan cuba buat baik pada orang tua. Kata orang tua saya, arwah bapa saya pernah menyebut, bila yang nak kata tak boleh ke abah. Arwah bapa saya ni kata, bila yang nak kata tak boleh ke abah. Pasal apa? Dia nak tunggu saya kata tak boleh, kerana apa saja yang dia suruh saya buat tanpa mempantah. Saya jawab pada abah, arwah bapa saya, abah, apa yang abah suruh saya boleh buat. Apa yang abah suruh dan boleh buat. Sampai dia kata, bila yang dia nak kata, bila yang dia kata tak boleh ke abah. Dia kata tak boleh lah, kau mana semua yang dia suruh boleh buat. Dia menunggu saat kata saya menolak permintaan dia. Dia arwah bapa saya. Masya Allah. Kepada anak-anak yang masih ada bapa, buat baiklah sebanyak mana pun. Jangan rasa dapatkan lapang dada dan doa kedua orang tua kamu, insyaAllah. Tersambung sikit lagi. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Tu nak ambil tisu kat mana, Ustaz? Depan. Masih. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Kita ulang, Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Kita putih tambah aywat. Aywat kalimah. Di mana huruf yang terakhirnya berakhir dengan dua baris tanwin di atas. Dua baris tanwin di bawah. Dua baris tanwin untuk mati itu bukan dia. Asalkan dua baris begitu dah. Dua tu, begitu dah. Yang selari itu. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. Berhenti semua dia tu kombat aywat. Macam pantun lah. Jadi kalau ada satu ayat tu, dia banyak ada hukum dua, ada kalimah yang ada dua baris tanwin di atas tu. Saya suka berhenti, saya jadikan seperti pantun. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Semua boleh berhenti. Semua boleh wakaf di situ. Orang yang nafas panjang nak turis lah. Orang yang ada masalah sebut, jangan curi nafas. Haram tau curi nafas ketika baca Quran. Haram. Nama pun mencuri. Lebih baik kita buat pendek-pendek. Lebih baik kita buat pendek-pendek. Kita nak mengaji sampai damai dan relax saja. Kita ulang balik. Ayat yang 22. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. InsyaAllah Ustaz Afiq dia akan baca balik pada semula. Dia akan baca balik pada semula daripada Mathaluhum ayat yang apa? Yang ke-17 ni sampai di bawah ni lah, insyaAllah. Jadi saya kira apa ni dubbing jelas dan clear lah dah. Siapa yang belum share lagi sila share, bantu saya mohon sila share. Dan kita ada juga YouTube Al-Baghdadi Center Kulim, yang nak subscribe sudi-sudi lah, subscribe lah insyaAllah, supaya medan bagi saya untuk menyebarkan, membuat kebaikan itu lebih lebar dan lebih luas, insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi Ustaz Afiq dah sampai, saya akan serahkan program ini untuk dia, untuk baca sekali lagi. Hari ini saya tak tahu nak buat lagu apa. Kemarin Hijaz, hari ini insyaAllah sebentar lagi dia akan beritahu, dan dia juga akan bertadabbur. Cuma ayat yang terakhir tu Ustaz Afiq tolong tadabbur sikit. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, tadi sekiranya kita masih ragu-ragu dengan mimma apa nazzalna, kami turunkan, ala abdina, ke atas hamba kami. Sekiranya kita masih ragu-ragu dengan Quran yang fa'tu bi suratin min mislihi, Allah mencabar buatkan satu surah min mislihi sebagai misalan, sebagai perbandingan. Wada'u syahada'akum, datangkan penolong bagi kamu, asalkan yang membantu kamu itu min dunillah, selain daripada Allah. Fa'illam taf'alu, kamu tak boleh buat. Walan taf'alu, kamu tak mungkin, kamu tidak punya apa-apa kekuatan untuk buatnya. Dekil, fattaqun nar, bahawa Allah ancam dengan api neraka. Allati waquduha an-nas wal hijarah, yang bahan membakarnya adalah di dalamnya terdiri pada manusia dan juga batu-batu. U'iddat lil kafirin, yang kami sediakan bagi orang-orang kafir. InsyaAllah. Terima kasih semua yang jangan tinggal lagi. Ustaz Afiq, saya kena duduk distance daripada dia. Kemarin saya duduk sebelah dia, isteri saya menegur. Dia kata ni musim COVID ni sila ikut standard. Jangan duduk dekat-dekat. Saya tak puas duduk jauh-jauh, saya kena dengar dekat-dekat dia. Tapi hari ni saya akur lah perintah supaya duduk jauh. Saya kata duduk, saya akan gap lebih 100 meter pada dia. Jadi insyaAllah terus ikuti. Afiq, Ustaz Afiq akan bertadabbur dan juga akan baca. Ustaz Afiq pakai ni. Sebelum ngaji kita pakai ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Hari ini alhamdulillah Allah Taala bagi lagi kesempatan untuk kita bersama-sama mengongsikan bacaan Al-Quran, yang mana bacaan Al-Quran ni merupakan satu bacaan yang ibadah, yang disebutkan di dalam ta'rif Al-Quran, iaitu Al-Quran ni adalah kalamullah yang apabila kita membaca dia dikira sebagai ibadah. Kalau kalam-kalam yang lain kalau kita baca dia tak menjadi ibadah. Kita baca paper, kita baca buku dan sebagainya. Kalau kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk mendapat maklumat yang benar dan sebagainya, yang tu baru jadi ibadah. Tapi Al-Quran ni kita baca oleh lagu mana pun, niat apa pun, tetap akan menjadi ibadah dan akan mendapat satu huruf sebanyak gandaan 10 kali ganda. Okay, jadi hari ini saya akan baca, insyaAllah saya akan baca sekali lalu. Ustaz Nan pun dah baca tadi. Saya akan baca insyaAllah hari ini dengan maqam nahwan. Maqam nahwan, yang mana lagu nahwan ni adalah lagu yang kita boleh kata bunyi dia tu bunyi sedih, bunyi sedih untuk kita menghayati Al-Quran, insyaAllah. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara
فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Sadaqallahul azim. Jadi itu adalah lagu Nahwan kemudian diubah masuk ke lagu Kurdi. Baik, jadi di dalam ayat yang kita baca ni, alhamdulillah ada satu ayat yang terakhir tu kan, ayat 23 dan ayat 24 tu yang mana Allah SWT menyebutkan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna abdina. Sekiranya kamu ini di mana ni? Kamu ni siapa ni? Kamu ni adalah kaum musyrikin lah pada waktu tu. Mukhatab dia yang ditujukan perkataan tu kepada mereka. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, sekiranya kamu ini kaum musyrikin dalam keadaan ragu-ragu di atas apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Nazzalna
Di dalam ayat Al-Quran ni kadang-kadang Allah SWT apabila dia menyebut kami menurunkan Al-Quran, ada dua bentuk. Satu, Allah Ta'ala sebut nazalna, nazala, yunazzil, tanzil. Itu adalah perkataan dalam bentuk yang sama, tanzil, nazala, dan nazalna dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi yang Allah Ta'ala sebut anzalna. Anzalna ataupun anzala, itu adalah satu bentuk yang lain. Jadi apa beza nazala dengan anzala? Anzala ni adalah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran tu sekaligus. Bila yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sekaligus? Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sekaligus di dalam bulan Ramadan. Bulan yang kita akan masuk ni, tak lama lagi. Bulan Ramadan, beberapa hari saja lagi. Jadi Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu sekaligus daripada langit, daripada Baitul Izzah, dinamakan Baitul Izzah, kemudian turun kepada Lauh Mahfuz. Itu sekaligus Allah Ta'ala turunkan. Itu disebutkan anzalna, inna anzalna fi lailatul qadr. Semuanya kami menurunkan Al-Quran itu secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ni ulama berbeza pandangan. Banyak, sangat-sangat banyak pandangan tentang hari apa Lailatul Qadar itu. Hari yang mana di dalam bulan Ramadan, yang mana di dalam sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Imam Al-Aiz bin Abdul Salam, Sultan Ulama. Beliau mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar yang diturunkan Al-Quran itu pada malam 21. Kemudian ada ulama lain macam Imam Nawawi dan sebagainya, mereka mengatakan pada 27 Ramadan. Ada yang mengatakan pada 17. Dan itu semua tu adalah perbezaan pandangan berdasarkan hadis-hadis yang ada dan berdasarkan dalil-dalil yang sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pentingnya Lailatul Qadar itu berlaku di dalam bulan Ramadan. Jadi itu anzalna, iaitu turunkan Al-Quran sekaligus. Kemudian di sini Allah Ta'ala sebut nazalna. Nazalna ini maksudnya menurunkan Al-Quran itu secara berperingkat-peringkat. Bila yang Al-Quran diturun secara berperingkat-peringkat? Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril AS, yang mana Allah SWT wahyukan kepada Jibril AS. Kemudian Jibril datang berjumpa Nabi, yang mana wahyu yang pertama yang diturunkan kepada bumi ini adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah ayat wahyu yang pertama yang turun daripada Al-Quran. Jadi nazalna, Allah Ta'ala turunkan selama berapa lama? Selama lebih kurang 23 tahun. 23 tahun tapi tidak bercanggah satu pun. Itu membuktikan bahawasanya Al-Quran ini adalah sesuatu yang benar. Dan Al-Quran ini apabila Allah Ta'ala turunkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tujuan dia adalah untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika menyampaikan Islam. Bayangkan kalau Allah SWT turunkan satu Al-Quran terus sekaligus pada awalnya, maka akan susah kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk menghafal, untuk menjaga dan sebagainya. Kemudian apabila sedang berdakwah, tiap-tiap tahun kena berjumpa dengan kaum musyrikin, tiba-tiba sudah tidak ada wahyu, sudah terputus hubungan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung, maka itu akan menyebabkan kelemahan jiwa dan sebagainya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam ayat yang lain, kami menurunkan Al-Quran itu linusabbita bihi fuadak, untuk kami menguatkan hati kamu wahai Muhammad. Jadi kaum musyrikin ni mereka merasakan keraguan apabila mereka tengok wahyu turun kepada Nabi Muhammad ni, mereka merasa penuh ragu-ragu. Disebabkan apa? Disebabkan mereka menyangka bahawasanya ini adalah rekaan. Innama anta muftar. Dia kata, wahai Muhammad, sungguhnya kamu ini hanyalah seorang penglipu lara, seorang yang menipu, seorang yang mereka-reka Al-Quran ini. Tetapi apa bukti dia? Apa bukti dia Al-Quran ini bukan direka-reka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Buktinya adalah Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang buta huruf. Jadi semua orang tahu pada waktu itu, semua kaum musyrikin, semua para sahabat, semua buta huruf. Apa bukti Nabi Muhammad
huruf ketika adanya bai'ah, ketika adanya satu bai'ah, satu dokumen yang mana pada waktu itu mereka tidak bersetuju, kaum musyrikin tidak bersetuju adanya nama Rasulullah, di dalam kertas tu. Maka Rasulullah SAW bersetuju dengan kaum musyrikin. Tak apa, jangan letak Rasulullah, tapi letak nama Muhammad sahaja. Lalu Rasulullah ambil kertas tu dan bagi kepada Sayyidina Ali untuk Sayyidina Rasulullah. Akan tetapi Sayyidina Ali sanggup tak nak padam perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Sayyidina Ali nak padam ni, dia tak sanggup nak padam Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu daripada ayat Al-Quran di dalam perjanjian tu. Maka Rasulullah kata kat Sayyidina Ali, wahai Ali, tunjukkan kat aku kat mana Bismillahirrahmanirrahim ni, biar aku padam sendiri. Maksudnya di situ apa? Maksudnya Rasulullah memang buta huruf, memang dia tidak boleh membaca. Akan tetapi tiba-tiba Rasulullah mendatangkan satu ayat ataupun mendatangkan satu kitab yang mana penuh dengan seni-seni bahasa, penuh dengan maklumat, penuh dengan cerita tentang kaum-kaum terdahulu, sejarah, cerita tentang masa hadapan dan sebagainya. Jadi adakah patut kita ragu-ragu kepada Nabi Muhammad SAW? Maksudnya ada seseorang ataupun ada sesuatu yang sangat-sangat maha bijaksana sedang mengajar Nabi Muhammad SAW, sedang memberi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana ingin menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang terbaik, dengan bahasa yang paling cantik. Jadi tidak perlu ada keraguan di situ. Dan Allah SWT mencabar sesiapa sahaja yang merasa ragu-ragu kepada ayat Al-Quran ataupun kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata fa'tu bisurah, maka datangkan satu saja surah. Datangkan satu surah. Surah tu apa? Surah tu maksudnya adalah salah satu potongan daripada ayat Al-Quran yang disusun oleh para sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW. Disusun, kemudian itulah yang dinamakan surah. Surah yang paling panjang di dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah yang kita baca ni. Dan di dalam dia juga ada ayat yang paling panjang, ayat tentang hutang. Kemudian surah yang paling pendek sekali. Surah apa agak-agak? Surah yang paling pendek sekali adalah surah Inna A'tayna Kal Kautsar. Suratul Kautsar. Yang itulah ayat yang surah yang paling pendek sekali. Ataupun surah Wal Asr. Wal Asri Innal Insana Lafi Khusr. Dua itulah surah yang paling pendek. Jadi Allah SWT cabar, buat main satu surah yang pendek macam Wal Asr ataupun macam Inna A'tayna Kal Kautsar, dengan nilai bahasa dia, dengan nilai maklumat dia, dengan kebenaran dia dan sebagainya. Bawa main satu. Dan panggillah wad'u syuhada'akum min dunillah. Dan serulah pembantu-pembantu kamu daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta tolong ke Allah, minta tolong dekat makhluk, kawan-kawan kamu. Sekiranya kamu benar, in kuntum shadiqin, sekiranya kamu benar. Jadi dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wala in ijtama'atil jinn wal ins ala ayatu bimithlihi. Kalaulah semua jin dan manusia berkumpul semua sekali nak bawa sesuatu seperti Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu. Di dalam satu ayat yang lain. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula di sini, tambah lagi, fa illam taf'alu, sekiranya kamu tak mampu buat, walan taf'alu, dan kamu takkan sekali-kali mampu buat. Walan, nampak tak? Fa illam, lam tu satu. Di dalam bahasa Arab, lam tu adalah nafi, mengatakan bahawasanya tidak akan mampu. Tidak akan mampu ni maksudnya sebelum ni tak ada siapa pun boleh buat Al-Quran ni. Kemudian walan taf'alu, di masa hadapan, walan taf'alu, nafi pada masa hadapan, tidak akan ada sesiapa pun yang akan mampu untuk membuat Al-Quran. Dan percubaan-percubaan untuk membuat Al-Quran ini dah banyak. Kalau kita tengok ramai daripada kalangan-kalangan orang yang cuba untuk membuat Al-Quran. Mereka menulis dengan gaya bahasa dan sebagainya. Akhirnya sebut seseorang ni, saya tak ingat nama dia, dia menulis Al-Quran
dengan bahasa yang cantik. Semua orang bila baca bahasa yang dia tulis tu sangat-sangat cantik, susunan bahasa dia sebagainya. Tapi kandungan dia adalah tentang katok, katok lompat, lompat si katok lompat. Jadi kalau tulis dengan bahasa yang cantik pun, kalau apa yang ingin disampaikan itu nilai dia seperti satu benda yang kita pun tak boleh nak anggap benda tu bermanfaat kepada manusia, maka benda tu tidak ada guna dan sia-sia saja. Fattaqun nar, sekiranya kita tak mampu buat Al-Quran, Allah SWT beritahu takkan mampu untuk kita buat Al-Quran dengan teknologi yang kita ada dan sebagainya, kita tak mampu. Kita sampai sekarang ni, walaupun dengan teknologi yang kita ada dan sebagainya, kita masih tak boleh nak menjelaskan macam mana bumi ni muncul. Saintis-saintis daripada pelbagai negara bagi teori macam-macam. Macam ada setengah tu bagi teori Big Bang, ada setengah tu bagi teori di muka bumi ni ada satu neutron, yang mana neutron tu membesar dan akhirnya jadi berkumpul dengan gas dan sebagainya dan menjadi bumi. Kemudian setelah menjadi bumi itu dalam keadaan suhu yang sangat-sangat panas dan sebagainya, tiba-tiba air turun daripada angkasa lepas, turun dan jatuh kepada bumi. Jadi kita boleh tengok kajian-kajian yang menceritakan tentang asal usul kewujudan bumi. Walaupun mereka boleh cerita, tetapi apabila kita tanya, bila kamu kata air itu turun daripada satu tempat yang lain, daripada mana air itu datang? Boleh tak? Boleh tak air tu kamu terangkan air tu sebenarnya asalnya daripada mana? Tak boleh nak terangkan. Air tu cuma dikatakan dia turun daripada satu tempat yang mana kita pun tak tahu. Dan air tu adalah sumber kehidupan. Tanpa air kita takkan mampu hidup. Sebab itulah disebutkan Allah Taala lah yang menurunkan air. Wa anzalna minas sama'i ma'a, dan kami turunkan daripada langit itu air. Yang mana air ni hanya ada pada muka bumi, dan bumi kita ni dah melalui banyak fasa. Sebelum kita boleh duduk ni dah melalui banyak fasa, daripada keadaan yang penuh dengan kepanasan, kemudian keadaan yang penuh dengan salji, kemudian dengan keadaan tiada tumbuhan, kemudian tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan yang asalnya daripada bakteria dan sebagainya, kemudian lahirlah haiwan-haiwan dan sebagainya. Allah Ta'ala ciptakan haiwan. Kemudian akhir sekali Allah Ta'ala ciptakan manusia dan turunkan Nabi Adam ke atas muka bumi. Jadi kita ni manusia, kita bukan datang daripada evolusi, kita bukan datang daripada monyet macam mana yang dikatakan oleh sebahagian saintis tu. Teori evolusi ni adalah satu teori yang salah. Sebab apa? Dia untuk menyatakan bahawasanya manusia ni datang daripada teori evolusi adalah salah. Sebab apa? Sebab kita tidak mempunyai observasi ataupun inference yang menunjukkan kata satu spesies boleh berubah kepada spesies yang lain. Memang tidak ada observasi sains yang mengatakan satu spesies boleh berubah kepada spesies yang lain. Tidak ada. Satu spesies berubah ke spesies yang sama dan berubah ciri-ciri dia yang tu ada. Tapi nak berubah daripada satu spesies ke spesies yang lain tidak ada. Jadi teori evolusi ni bukan satu teori yang benar. Fattaqun nar, maka sekiranya kita tak mampu untuk buat Al-Quran ni, tak mampu nak menyampaikan maklumat dia, fattaqun nar, maka takutlah kepada api neraka allati waquduhan nas wal hijarah, yang mana api neraka ni tempat ataupun kayu api dia adalah manusia dan batu-batu. Uiddat lil kafirin, dan disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi kita ni apabila kita dapat Al-Quran, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita peluang untuk kita mendalami Al-Quran, dan Allah Ta'ala lahirkan kita di dalam iman. Allah Ta'ala bagi Al-Quran ni sangat-sangat sikit, 600 muka surat sahaja untuk kita baca sepanjang hidup kita, untuk kita mendalami sepanjang hidup kita, untuk kita faham apa yang sebenarnya Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita tentang hakikat kehidupan ni. Kita sekarang ni kita berada di atas muka bumi, kita tak tahu hakikat kehidupan kita sebenarnya macam mana. Kita tiba-tiba lahir, kemudian kita tengok-tengok banyak macam-macam agama ada. Ada agama Kristian, ada agama Yahudi, ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Buddha. Jadi agama yang mana yang betul ini? Maka Al-Quran ini menjadi panduan kepada kita untuk kita mencari agama yang betul, agama yang tepat. Semua agama, kita kata semua agama mengajarkan kepada kebaikan. Oleh itu kita akan menjadi keliru. Kita akan kata, oh, kalau Kristian buat ajak benda baik,
agama Hindu pun ajak benda baik. Kenapa kita tak boleh jadi Hindu, kenapa tak boleh jadi Kristian? Memang semua agama ajak kepada benda baik, tapi bukan semua agama itu benar. Jadi kita nak tahu siapa sebenarnya pencipta kita yang sebenar-benarnya. Maka Al-Quran inilah yang menyampaikan kepada kita. Jadi sepanjang umur kita ni, kita mendalami apa yang Allah SWT nak sampaikan kepada kita. Sudah banyak buku-buku terjemahan dan sebagainya dalam menerangkan tafsir makna-makna Al-Quran, kita boleh dapatkan, dijual ataupun kita boleh download di dalam internet dan sebagainya. Jadi saya rasa cukup setakat itu dulu perkongsian saya untuk hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah dan kurang itu daripada diri saya sendiri. Kita mohon taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di samping itu kita mohon juga supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kesusahan kita dan musibah kita dalam masa ini, melalui berkat pengajian kita bertawassul kepada amal kita yang mendalami Al-Quran dan sebagainya. Dan itu kita tutup majlis kita dengan bacaan doa tentang Al-Quran, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdana bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار اجعله لنا حجة يا رب العالمين.